Okey, baiklah. Kita akan teruskan kerja khusus kita dengan merekod di dalam belanjawan tunai. Okay, sekarang kita akan lihat apa pengiraan yang kita perlu masukkan ke dalam belanjawan tunai kita ya. Yang pertama, baki awal pada 1 April adalah baki ni awak ambil daripada baki BB daripada buku tunai. Semua dah buat buku tunai sebelum ni. Jadi kita akan ada tuliskan baki BB 1 April. Jadi kamu tambahkan baki di ruangan tunai tambah bank. Okey. Jadi cikgu punya amount, amount ni ambil sendiri ya. Cikgu punya amount di buku tunai untuk kolom tunai adalah 3164.5. Tambahkan kolom bank ya. Saya punya kolom bank 39780. So dapat cikgu punya adalah 42944.50. Alright. So baki BB 1 April di buku tunai. Okey, seterusnya anggaran jualan tunai meningkat 5% daripada bulan sebelumnya. 30% daripada jualan adalah secara kredit dengan tempoh kredit selama sebulan. Okey, nak tengok jualan tunai. Okey, kamu semua ambil jualan tunai. Okey, ambil daripada mana jualan tunai tu? Okey, sama ada kamu ambil daripada akaun kawalan belum terima, kan kita ada kira jumlah jualan kan, iaitu jualan tunai tambah dengan jualan kredit. Okey, ataupun daripada buku tunai juga. Okey, kamu tambahkan semua item jualan di dalam buku tunai. Okey, tambahkan semua item jualan di dalam buku tunai. Okey, jadi saya punya jualan tunai cikgu adalah, cek dulu. Okey, jualan tunai cikgu adalah 13990. Okey, maksudnya seluruh bulan Mac jualan tunai saya adalah RM13,990. Okey, ataupun kamu pergi dekat lampiran rekod jualan tunai tu, kamu tambahkan jualan pada minggu pertama, tambah minggu kedua, tambah minggu ketiga, tambah minggu keempat, tambah minggu ke-5. So, tambahkan semua jualan tunai tu, awak akan dapatlah amount awak tu. Pergi dekat rekod jualan tunai. Okay, rekod jualan tunai. So, cikgu punya amount dapat 13990. Okay, so saya pun tulis kat sini. Jumlah, dekat jumlah, tulis dekat jumlah 13990. Okey, daripada jumlah itu 30% adalah secara kredit. Maksudnya kredit ni adalah pembahagiannya 30% jualan kredit, jualan tunainya adalah 70%. So kita kira berapa untuk 30%. So 30 bahagi, mana pula bahagi ni? 20 bahagi 100. Okey, sama dengan, kemudian darab dengan jumlah 13,990. So 30% ni adalah sebanyak 4197. Okey, kemudian tunai 70% lagi lah balance tu. Sama ada awak buat 70% darab 13990 ataupun tolak je 13990 tolak 4197.
So tunai dapat 9793. Okey, dah lengkap untuk bulan Mac. Okay, kenapa cikgu buat bulan Mac sedangkan belanja wang tunai kita bermula April? Sebab dia kata sini tempoh kredit selama sebulan. Maksudnya yang kredit untuk bulan Mac ni kita akan bayar pada bulan bukan kita bayar, kita akan terima pada bulan April. Okay. Hutang kita pada bulan Mac kita akan dapat semula pada bulan April. Hutang pada bulan April kita akan dapat pada bulan Mei. Hutang pada bulan Mei kita akan dapat pada bulan Jun. Okey. Meningkat 5% daripada sebelumnya. Maksudnya every month ni akan meningkat 5%. Jumlah daripada bulan Mac akan meningkat 5% untuk bulan April. So awak kira jumlah dululah. Itu 13990. Okey, darab 5 bahagi 100. Okey. So meningkat 699.5. Okey, meningkat sebanyak 699.5. Okey, tambah dengan yang asal lah 13990. So untuk bulan April jumlah jualan kita adalah 14689.50 sen. So bulan Mei kita kira jumlah dulu kan, kemudian baru kita bahagikan 30%, 70% tu. So bulan Mei pun meningkat 5%. So jumlah ni 14689.5. Okay, meningkat lagi sebanyak 5%. So darab dengan 5 bahagi 100. So meningkat sebanyak 734.475. Okay, tambah amount asal lah 14689.5. So berapa untuk bulan Mei? 1523.98. Okay. Okay, seterusnya bulan Jun pun meningkat sebanyak 5%. So darab 5 bahagi 100. So berapa? Meningkat sebanyak 121.19875. So tambah asal 15423.98. Okay, so dapat 16195.18. Okay, so daripada ni jumlah ni kita boleh bahagikan lah 30% dengan 70%. Okay, untuk bulan April dulu 14689.5. 30% tu banyak mana? Okay, darab 30 bahagi 100. Okay, 4406.85. Okay, manakala 70% lagi banyak mana? So awak jumlah lah. 24689.5 tolak 4406.85. Okay, so 70% dia adalah sebanyak 10,282.65. Okey, seterusnya bulan Mei. Bulan Mei jumlah 15423.98. Okey, 30%. 30 bahagi 100. Okey. 4627.19. Okey. Dan dia punya 70% dia tu 15423.98 tolak dengan 4627.19. Sorry.
4627.19. Itu dapat 10,796.79. Okey, seterusnya bulan Jun 16,195.18. Okey, darab 30%. Okey, dapat 4, saya tulis jauh sikit lah, nanti keliru. Ruang tu kecil, 4858.55. Okey, kemudian 70% banyak mana? Jumlah 16,195.18 tolak 4858.55. So 11,336.6. Okay, so cikgu tulis dulu siap-siap lah dekat belanja wang tunai kita. Okay, nombor 1 ni awak tulis dekat sini, baki BB untuk bulan April. Okay, berapa? 42,944.5. Ni baki awal kita lah, 42,944.5. Ni ya, 42,944.50. Okey. Untuk jualan tunai. So jualan tunai kita ambil April, Mei, Jun. Okey, jualan tunai kita ambil April, Mei, Jun. Sekejap Okay, kita akan letak di ni, jualan burger ni. Okay, bulan April berapa? Bulan April 10282.65. Kita letak kat sini. 10282 point berapa tadi? 0.65. Okay, ambil yang jualan tunai ya. Okay, bulan ni 4627.19. Kenapa 46? Ni 10,000. Okay. Oh ni 10,796. Okay, 10,796 perpuluhan ni 2,179.79. Okey, bulan Jun. Bulan Jun 11,336.63. 11,336.63. 11,336.63. Okey, seterusnya ABT. Alamak, saya tersilap lah. Sepatutnya dekat sini, jualan burger ni tak apa. Saya tulis 10,282.65. 10,796.79 tak jualan burger tu itu maksudnya jualan tunai kita. Okey, so atas tu penerimaan tu padam lah. Okey, ni padam. Alright.
Okey, seterusnya akaun belum terima. Okey, akaun belum terima macam saya kata tadi kan. Dia kita bagi tempoh sebulan kredit. Maksudnya hutang bulan Mac kita dapat bulan April. So, sekarang nak isi kolom tu kita tengok. Untuk bulan April kita dapat kutip yang mana? Ya. Untuk bulan April kita akan dapat kutip hutang bulan Mac. Inilah. Okey. 4197. Jangan salah tengok So, 4197. Okey. Hutang bulan itu hutang bulan April kan, kita akan kutip bulan April tu adalah hutang bulan Mac. Okey, bulan Mei kita akan kutip hutang untuk bulan April. So tulis yang bulan April punya 4406.85. 4406.85. ABT ni maksudnya hutang lah. Dia bayar kita. So bulan Jun kita akan dapat kutip yang mana? Ya betul. Bulan Jun kita akan dapat kutip yang bulan Mei punya. Yang inilah 4627.19. Okay, 4627.19. Okey, selesai. Seterusnya, nombor 3. Komisen diterima adalah tetap setiap bulan dan dijangka meningkat sebanyak 10% pada bulan Jun. Okay, maksudnya bulan April dengan bulan Mei ni sama. Malah lah. Bulan Jun sahaja dia meningkat. Okey, komisen awak nak tengok dekat mana? Kat buku tunai ada komisen tak? Tak ada kan? Okey, awak tengok dekat pelarasan. Pelarasan kita ada buat komisen kan? So, pergi tengok dekat pelarasan. Okey. Komisen komisen kita dapat setiap bulan macam cikgu punya adalah RM80. So awak pun tulis ni, bulan April 80, bulan Mei 80. Okey, bulan Jun sahaja dia meningkat sebanyak 10%. So 10% daripada RM80 berapa? 10 bahagi 100. 10 bahagi 10 bahagi apa ini? Sekejap. 10 bahagi 100. Darab 80. Berapa? RM8 dia meningkat. So bulan Jun kita akan dapat kutip komisen sebanyak 80 tambah RM8, so RM88. So isikan di ruangan komisen penerimaan. So bulan April kita dapat 80, bulan Mei 80, bulan Jun RM88. Okay, selesai. Okey, pembayaran pula, belian. Okey, belian pada bulan April meningkat 3% daripada bulan sebelumnya. Okey, manakala belian bagi 2 bulan berikutnya meningkat 2% daripada bulan sebelumnya. 70% adalah belian kredit dengan tempoh kredit selama sebulan. Okey, yang ini terbalik pula. Kalau tadi jualan 30% kredit, yang ini belian 70%. Kredit 30% tunai. So buat macam tadilah. Okey, jumlah belian awak nak tengok dekat mana? Ya, sama ada awak tengok dekat akaun kawalan belum bayar tu. Masa nak kira jumlah belian tu kan ada belian tunai campur belian kredit kan. Ambil belian tunai. Okey, ataupun awak ambil sahaja amount dalam buku tunai. Semua. Tambahkan semua belian. Okey, tambahkan semua belian Lepas tu ada satu item pulangan belian kan. Satu item pulangan belian awak kena tolak lah. So jumlah semua belian tolak dengan jumlah pulangan belian. Okey, kalau macam cikgu punya amount adalah sebanyak saya punya amount adalah sebanyak 2891.5. Ini cikgu punya amount 2891.50.
Okey, awak tengok dalam akaun, tambahkan semua belian dalam buku tunai. Okey. Tak payah tolak pulangan belian sebab kalau sebab masa buat akaun kawalan tu kita dah tolakkan pulangan belian. Kita tambahkan semua item belian sahaja. Tambah semua belian. Okey, dalam buku ini. Okey, saya punya 2891.50. Itu adalah bulan Mac. So tulis siap di sini. 2891. Okey, bulan April berapa bulan kita? Pada bulan April meningkat 3% daripada bulan sebelumnya. Okey, so April meningkat 3%. So 3 bahagi 100 darab 2891.5. Okey, sama dengan 86.745 meningkat sebanyak 86.745. So tambah amount asal 2891.5. Okay, so cikgu punya amount bulan April adalah 2978.25. Okay, 24 gunakan dia 25. Okey, manakala bulan Mei dan bulan Jun meningkat 2% sahaja. So 2978.25. Okey, meningkat sebanyak 2%. So darab dengan 2 lah. 2 bahagi 100. So 2% tu banyak mana? RM59. 55.65 sen. Ditambah dengan jumlah asal bulan April 2978.25. So bulan Mei jumlah belian cikgu adalah 3037.82. Okey. Bulan Jun pun meningkat 2%. So darab 2 bahagi 100. So 2% banyak mana? RM60. 0.7563. Okey, tambah asal 2037.82. So banyak mana? Bulan Jun 2098.5758 lah, gunakan. Okey. Kenapa ni 29 ni 2098 pula ni? Macam ada kesilapan ni. Sekejap. Kira semula Kira semula. Tiga 3037.82. 3037.82 darab 2 bahagi 100. 2% kan? So RM60. Okey, tambah dengan asal 3037.82. Betul, 3098.5758. Okey, sekarang kita kira 70%. Banyak mana? Okey, bulan Mac 2891.5. Okey, untuk kredit 70% darab 70 100. Okey, 2024. 0.02. Okey, untuk 30% banyak mana? Okey, jumlah awak tolaklah dengan 2024 tu. 28 dan 1.5 tolak 2024 dan 05. Okey. 8.
Okey, seterusnya bulan April 2978.25. Okey, darab dengan 70 bahagi 2084.78. Okey, seterusnya untuk tunai pula 2978.25 tolak 2084.78. So 893.47. Okey, bulan Mei 3037.82 darab 70 bahagi 100. Okey, 2126.47. Okey. So jumlah 3037.82 tolak 2126.47. 911.35. Okey, last month 3098.58 darab 70 bahagi 100. Okey, 2169.0001. Satu sen. Okey, untuk tunai 3098.58 tolak 2169.01. Okey, 929.5. Okey, awak isi dekat, kemudian isi dekat belanjawan tunai macam tadilah. Okey, untuk tunai berapa? Belian tunai. So belian, maksudnya belian tunai lah. Ambil bulan April, Mei, Jun. So bulan April 893.47. Saya tuliskan 893.47. Okey, untuk bulan Mei 911.35. 911.35. Okey, bulan Jun 929.57. 929. Okey, seterusnya akaun belum bayar. Maksudnya kita bayar kepada ADB. Maksudnya hutang bulan Mac kita bayar pada bulan April. Okey, hutang bulan April kita bayar pada bulan Mei. Okey, hutang bulan Mei kita bayar pada bulan Jun. Okey. Okey, tengok macam mana isi. Okey, hutang bulan Mac kita bayar pada bulan April. So yang bulan April kita ambil yang bulan Mac ni lah, yang kreditnya 2024.05. Okey, bulan Mei kita ambil hutang bulan April. Okey, 2084.78. Okey, seterusnya hutang bulan Jun kita bayar pada bulan, hutang bulan Mei kita bayar pada bulan Jun. Okey, ambil yang bulan Mei tu 2126.47. Okay, selesai. Seterusnya pinjaman. Okey, pinjaman. Pinjaman perniagaan telah memperoleh pinjaman sebanyak. Okey, ni kamu tengok dekat dokumen perniagaan. Dokumen perniagaan yang awak
yang ada urus niaga yang kita mendapat pinjaman tu banyak berapa. Okay, pastikan amount dia synchronize kat sini lah. Kalau macam cikgu, amount pinjaman cikgu 20,000 sahaja. Awak boleh tulis amount pinjaman awak. Okey, 20,000 pada bulan Mac dengan kadar faedah 6% setahun selama 3 tahun. Okey, bayaran bulanan dan faedah bermula bulan April. So, kita ada dua kategori sini. Zaman ini kita akan bayar yang pertama pokok dia. Pokok dia iaitu 20,000. Yang kedua termasuk faedah. Faedah dia adalah 6% per tahun. Per year lah. Okay, so saya dah separatekan lah antara bayaran bulanan dengan bayaran faedah. Okay, awak kira bayaran bulanan dulu. Okay. Selama 3 tahun. Maksudnya dalam tempoh 3 tahun kita kena settlekan hutang sebanyak 20,000 ini. So bahagilah. 3 tahun tu berapa bulan? So 3 darab 12 kan, setahun ada 12 bulan. So 36 bulan. Jadi 20,000 ni kita akan settlekan dalam tempoh 36 bulan. So sebulan bayar berapa? 20,000 bahagi 36. So 555.56. So 5.56. Okey, bayaran bulanan itu bulanan. Faedah pula macam mana? Faedah 6% setahun. So, macam mana nak kira faedah? Setahun 6% dikenakan faedah. So pokoknya adalah 20,000 darab dengan 6% setahun. 6 bahagi 100. So setahun awak kena bayar extra 1,200 setahun Okey. Okay, so, jadi sebulan berapa? Jadi ada dua cara, sama ada 1,200 ni untuk setahun. Maksudnya 1,200 dalam tempoh setahun. Setahun berapa bulan? 12 bulan. Ataupun 1,200 darab dengan 3 untuk 3 tahun, betul? So jumlah faedah yang kena bayar 3,600. So awak kira sebulan berapa? Kalau awak ambil amount 1,200 setahun, awak kena bahagi dengan 12 sahaja. Kat setahun 1,200. Kita tengok sama tak dia punya amount dia. Kita bahagi 12. Okay, 100 sebulan. Okay, kalau awak ambil amount 3,600 iaitu dalam tempoh 3 tahun, awak kena bahagi dengan 36. Sebab 3 tahun ada 36 bulan. Itu sama, 100 juga. Mana-mana lah. Okay, tak kisah nak kira guna cara mana. So faedah 100 sebulan. Okay, so awak boleh pindahkan ni ke belanjawan tunai kita lah. Okay, 555.56. Pinjaman 555.56. Faedah 100. So sama semua. 6 100, ini pun 100. Okey, bahan api. Okay, yang ini kena ikut awak punya dokumen tu lah. Tengok dekat buku tunai pun boleh Okey, untuk bahan api berapa kos yang awak keluarkan? Yang ini maksudnya setiap bulan mungkin sama sama. Macam cikgu bahan api 54 saya masukkan. Okey, sewa kios saya 800 sebulan saya tuliskan. Okey, kadar bayaran cikgu 420 sebulan. Okay, upah dan gaji ni semua samalah. Termasuk kita punya pemilik punya gaji tu kan. Okay, promosi berapa? Promosi cikgu punya 150 campur 65. Okay, ini jumlah promosi saya untuk bulan Mac. Okay, mungkin bulan-bulan akan datang tu mungkin sama ataupun mungkin berkurang ataupun mungkin bertambah. Terpulang pada awak nak letak berapa. Saya letak sama je lah. Okay. Cikgu letak sama sahaja
Okey, kemudian kita pindahkan ke belanjawan tunai kita. Okey, bahan api 54. Okey, sewa kos saya 800. Okey, promosi apa tu? 215. Okey, 215 pada bayaran 420. Okey, dah selesai, semua sudah dimasukkan. Okey, jadi kita akan kirakan berapakah lebihan ataupun kurangan. Okey, so awak tambahkan dulu jumlah penerimaan setiap bulan dan jumlah pembayaran setiap bulan. Okey, saya guna kalkulator. Kalkulator ni lah sensitif saya ni, senang sikit. Okey, so jumlah penerimaan bulan April cikgu 10. Yang ini awak hati-hati jangan awak tertambah dengan baki bibi pula. Sekarang tersilap 42944. Tambahkan penerimaan sahaja. Tak dengan jualan burger tu. 10282.65 tambah 4197 tambah 80. So jumlah penerimaan bulan April cikgu punya buat warna merah lah. Okey, 1459.6. Okey, bulan Mei 10,796 point berapa ni? Berapa tengok balik? Itu padam tu. Point 79 tambah 4406 point 85 tambah 80. 1,283.64. Okey, manakala bulan Jun 11,336.63 tambah 4627.19 tambah 88. 16. Tadi berapa ni? Berapa? Okey, semua. 10,796.97 .97 pula, point 79 tambah 406 point 85. 15283.64. Okey, bulan Jun 11336.63 campur 4627.19 tambah 88. 16051.82. Sekarang tambahkan jumlah pembayaran ni start daripada belian sampai pada bayaran. Okey, setiap bulan, buat setiap bulan dulu. Okey, 893.47 campur
2024 0.05 campur 5.56 campur 100 campur 54 campur 800 3460 campur 215 campur 420. So 8 5 22 08. Okey, seterusnya bulan Mei 911.35 campur 2084 dan 73 campur 5556 campur 100 campur 54 campur 800 campur 3460 campur 215 campur 420. Okey, dapat 8600.69. Okay, seterusnya bulan Jun bulan 29.57 campur 2126.47 campur 555.56 campur 100 campur 54 campur 800 campur 3460 campur 215 campur 420. So 8660.60. Okey, dah dapat jumlah penerimaan dengan jumlah pembayaran. Okey, nak cari lebihan ataupun kurangan. Okey, lebihan atau kurangan. Okey, formula dia adalah jumlah pembayaran tolak jumlah penerimaan. Okey, so jumlah pembayaran bulan April 14,559.65. Okey, tolak jumlah pembayaran 8522.08. So kita akan dapat positif lah, positif 6037.57. Positif maksudnya lebihan. So nak cari baki BB. Okey, baki BB sama dengan baki BB pula dah, baki HB ni siap baki HB. Okey, baki HB sama dengan baki BB yang dekat sini. Okey, tambah lebihan. Okey, atau tolak kurangan. Okay, sekarang kita dapat lebihan sebab positif kan, jadi kena tambah. So lebihan kita 6037.57. Okay, tambah dengan baki awal kita bulan April ni 42 9 44.5. Kita akan dapat baki baki HB kita 48,982.07. Okey, ini baki HB bulan April. Okey, bawa baki ni pergi ke bulan Mei menjadi baki BB. So copy je amount dia. 48,982.07. Okey, buat yang sama tadi Okey, dapatkan lebihan atau kekurangan pada bulan Mei. Formula dia jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran 1528 3.64 tolak jumlah pembayaran 8600.69
So kita akan dapat lebihan juga sebab positif kan. 6682.95. Kita dapatkan baki HB dengan menambahkan baki BB. So tambah 48982.0. Okey, dapat 55665.02. Okey, bawa ke bulan Jun menjadi baki BB 55665.02. Kita dapatkan lebihan atau kurangan pada bulan Jun iaitu jumlah penerimaan 16051.82, tolak jumlah pembayaran bulan Jun 860.6, terdapat 7391.22. Kita dapatkan baki HB tambahkan dengan baki BB bulan Jun 55665.02. Berapa bulan Jun baki HB 63056.2. Okey, so selesai untuk kita punya belanjawan tunai. So atasnya awak tulis nama perniagaan So perniagaan cikgu nama Burger Padu. So tuliskan nama perniagaan.